Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullahu taala. Situ. Beliau juga berkata, bentuk mujahadah diri yang ku lalui tanpa dipimpin oleh Syekh ialah aku mengulang kaji kitab-kitab kaum seperti Risalah Kusyairiyah, Awariful Ma'arif, Kutubul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dan lain-lain lagi. Aku beramal melalui apa yang ku pahami. Setelah beberapa ketika ternyata perjalanan sebenar adalah khilaf dengan apa yang ku lalui. Jadi mengenai kenyataan Syekh Abdul Wahab Syarani mengenai perlunya seseorang itu belajar dengan Syekh, perlunya seseorang itu berguru, berguru dengan seorang yang sampai dengan Allah Ta'ala. Maka kita perlu mencari guru. Maka dia kata di antaranya apabila kita berguru tadi, guru tadi akan mentabiahkan hati kita, sehinggalah kita berjumpa dengan seorang guru yang guru boleh mentabiahkan hati kita, sehinggalah kita dapat menundukkan nafsu kita dan kita dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang sebenar, yang sampai kepada ma'rifatullah, sampai kepada Allah. Yang mana guru tadi telah mendapat bimbingan daripada guru yang sebelum daripada ini, melalui jalan tasawuf, melalui jalan sufi, ataupun dengan jalan bersuluk dan sebagainya. Lalu guru tadi akan mengajar bentuk mujahadah. Maka di antaranya dia kata bentuk mujahadah diri yang ku lalui. Di antaranya kata Syarani ni, Abdul Wahab Syarani, dia kata mujahadah diri yang dia pernah lalui, yang mana dia pernah satu ketika tidak dipimpin oleh Syekh, tak ada guru. Dia tidak dipimpin oleh Syekh, dan aku mengulang kaji kitab-kitab kaum. Kitab-kitab kaum ni kitab-kitab tasawuf, yang membahaskan tentang hati ataupun membahaskan tentang jalan sufi yang sampai kepada Allah, seperti Risalah Kusyairiyah. Ini kitab yang masyhur dalam bab ilmu tasawuf. Awariful Ma'arif, Kutubul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki, dan termasuk kitab Ihya Ulumuddin sendiri. Dan bermacam-macam lagi kitab. Kemudian dia beramal tanpa guru, hanya berdasarkan pada kitab-kitab tasawuf. Jadi tasawuf ini bukan hanya ilmu pada kitab saja. Lalu bila dia beramal, katanya aku beramal melalui apa yang ku fahami. Bila dia baca buku, dia faham macam tu, dia beramal. Dia baca buku, dia faham macam tu, dia beramal. Setelah beberapa ketika, ternyata perjalanan sebenar adalah khilaf. Rupa-rupanya perjalanan dia adalah perjalanan yang khilaf. Apa makna khilaf? Perjalanan yang salah. Walau sehebat mana pun kita, pandai setara mana pun kita, mesti kena ada bimbingan guru. Sehingga kan kata Abdul Wahab Syarani ni, aku baca sendiri je kitab-kitab sufi ni. Lalu bila aku baca sendiri, aku beramal ikut apa yang aku faham. Lalu aku beramal, didapati amalan yang aku amal ataupun apa yang aku faham tadi telah tersilap, telah salah. Dia kata telah khilaf dengan apa yang aku lalui, yakni telah salah dengan apa yang aku lalui, aku amalkan, lalu aku meninggalkannya, lalu dia pun tinggalkan. Dia pun tinggalkan kitab, ataupun dengan arti kata dia terus beramal dengan cara kedua. Tak boleh dengan cara pertama, tak boleh. Macam belajar tak ada guru. Kata ahli-ahli sufi, man kana lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak ada guru, maka gurunya syaitan. Bila kita tidak ada guru, akhir sekali kita akan ikut akal. Maka bila jalan ilmu tu berjalan atas akal, beramal atas akal, akhir sekali jalan itu jalan yang dilalui oleh syaitan, yang ditunjuk oleh syaitan. Maka dia kata aku dah belajar ilmu tanpa guru, didapati perjalanan aku salah. Apa bukti salah? Kita kalau belajar ilmu, yang pertama hati tak tenang. Belajar saja hati tidak tenang. Satu, perjalanan kita salah. Yang kedua, bila kita belajar ilmu tadi tidak meningkatkan takwa kita pada Allah. Yang ketiga, bila kita belajar ilmu tadi tidak mengubah akhlak kita. Sama saja kita belajar dulu. Bahkan walaupun silih berganti guru, walaupun sudah berbagai-bagai kitab yang telah kita khatam, habis kitab ni khatam, okey, baca kitab lain pula khatam,
Lepas tu habis pula baca kitab lain, khatam pula kitab lain. Banyak kitab khatam. Tetapi kesan pada hati tidak ada. Bermakna perjalanan yang dia lalu tadi salah. Perjalanan yang dia lalu tadi, perjalanan yang tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka perjalanan yang sampai pada Allah, yakni hati dia akan tetap dengan Allah. Hati dia akan bergantung dengan Allah. Ilmu dia yang membimbing dia. Ilmu dia bimbing dia. Dia nak buat macam ni, dia tahu benda ni tidak boleh. Daripada mana? Daripada ilmu. Ataupun tidak daripada ilmu, daripada berkat guru dia, ataupun daripada ahwal gurunya, perbuatan guru dia tadi, menyebabkan dia orang yang sabar, dia orang yang bertawakal, dia orang yang tidak ada hasad dengki pada orang, disebabkan perjalanan dia adalah perjalanan yang betul. Bermakna yang dia beramal, orang-orang ni beramal selagi mana dia tidak bertemu dengan guru yang boleh menyentuh hati dia, yang boleh membuka hati dia, maka perjalanan dia adalah perjalanan yang khilaf, perjalanan yang salah. Lalu dia kata, perjalanan ini aku tinggalkan. Tak boleh belajar fikih tasawuf tanpa guru. Sebab itu Syekh Yusuf Al-Hasani, anak murid kepada pengarang kitab kita ini, mengatakan bahawa dia tidak benarkan buku tasawuf ini dibaca ataupun dibaca tanpa guru. Dia tak benarkan. Nanti kata kalau boleh ambil, biar belajar. Kerana bimbang, takut dia baca, bila tanpa guru akhir dia ikut akal. Bila ikut akal, kehendak pengarang lain, amalan yang disuruh oleh pengarang lain, lalu kita beramal dengan amalan yang sebaliknya, menyebabkan perjalanan tadi bukan semakin dekat, semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata, beginilah perjalanan aku. Ini cara kedua. Cara pertama, belajar tak ada guru. Dulu aku seperti orang yang berjalan melalui lorong sempit. Dulu macam lalu jalan lorong sempit. Kenapa belajar tak berubah? Kenapa belajar hati tidak rasa terkesan dengan Allah Ta'ala? Kenapa belajar hati masih lagi tidak berubah? Lalu dia kata, seperti aku berjalan di lorong yang sempit, yang tidak diketahui sama ada senang ataupun suka untuk dilalui. Dan kita tidak tahu kedudukan kita. Bagaimana dengan hati kita? Adakah kita ikhlas, tidak ikhlas? Ataupun adakah kita ini ada sifat ujub, takabur, sombong dan sebagainya? Hanya sekadar belajar je, ambil daripada buku. Lalu dia kata, aku tidak tahu perjalanan aku, hanya sekadar beramal mengikut buku sahaja ataupun mengikut kitab. Lalu tidak tahu sama ada senang ataupun suka yang dilalui. Yang paling bimbang, kita bimbang takut kita itu duduk di jalan yang salah, tapi kita rasa betul dengan perjalanan ibadat yang kita lakukan tadi. Jika ada lorong, dia terus berjalan. Jika tiada, terpaksalah berpatah balik. Ini sifat dulu. Berasa nak belajar. Belajar. Ibaratnya kalau ada lorong, jalan. Tak ada lorong, patah balik. Maka dia belajar macam tu. Rasa nak belajar dengan orang ni, belajar orang ni. Rasa nak belajar dengan orang ni, orang ni. Habis belajar orang ni pula, rasa sedap. Hak lain pula lah, pergi ke orang lain pula. Yang dia fikirnya hanya nak memenuhkan masa dia ataupun nak dengar ilmu saja. Tidak membahaskan tentang hati dia. Adakah dia belajar ini, hati dia semakin ingat pada Allah. Sedangkan tasawuf membahaskan bahawa biar kamu belajar sehingga kamu dapat meninggalkan maksiat. Bila kamu belajar sehingga hati kamu merasa takut kepada Allah Ta'ala. Bila kamu belajar menyebabkan kamu menjadi bertambah baik akhlaknya di sisi Allah Ta'ala. Dulu tidak tawakal, dan ini tawakal yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu dalam keadaan beribadat, beribadat dalam keadaan tidak dapat membezakan yang mana satu ibadat tadi mengikut melalui jalan riak ataupun ikhlas dan sebagainya. Tapi bila dia belajar, nampak jalan, boleh tahu ini bisikan syaitan, ini datang daripada Allah, ini yang perlu dilalui. Lalulah hati sentiasa ingat kepada Allah dengan jalan berzikir. Hati pun tunduk. Dulu bila kita cakap sikit, mudah kita buruk sangka pada orang. Tetapi bila kita dah belajar tasawuf, kita banyak baik sangka pula pada orang. Dulu bila dapat rezeki rasa tak cukup sama dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri. Tetapi bila belajar tasawuf, mula timbul sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dulu bila kena bala, rasa tak sabar, rasa nak marah. Tetapi bila dah belajar tasawuf, bila kena bala, tahu ini datang daripada Allah. Lalu hati tunduk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kesan. Kesan pada hati akibat dia belajar. Macam mana nak dapat macam ni? Macam mana nak dapat hidup jadi qanaah? Macam mana nak dapat hati jadi tenang? Macam mana nak dapat akhlak jadi berubah? Tidak, mesti melalui syekh. Kalau syekh tadi kita berjumpa, syekh yang dapat membentuk hati kita, kita pun belajar dengan dia. Dia ni dengan akhlaknya yang baik terpancar dalam hati kita, sehingga kita pun menjadi orang yang berakhlak mulia.
Dengan sebab apa? Dengan sebab barakah guru tadi, ataupun nur guru tadi, ataupun ahwal guru tadi, yakni akhlak guru tadi. Sebab itu akhlak ini lebih kuat daripada aqwal, daripada perkataan. Ulama-ulama dahulu yang mereka itu ahli fiqh, walaupun mereka ahli fiqh, dalam waktu yang sama mereka ahli tasawuf. Kadang-kadang belajar fiqh aja akhlak berubah. Sebab apa? Sebab guru tadi walaupun dia mengajar fiqh, tetapi akhlak dia tasawuf. Akhlak dia tasawuf. Jadi anak murid dia ambil ilmu fiqh, tapi akhlak tasawuf. Kenapa jadi macam tu? Kerana guru tadi, guru yang ada ahwal tasawuf, ada keadaan tasawuf. Jadi sebenarnya jalan kita belajar, jalan mencari guru untuk sampai pada Allah. Bukan cari jalan, oh guru ni sedap, oh ni dah sedap. Guru ni hebat, oh ni dah hebat. Bukan macam tu. Yang kita nak sampai sehingga guru tadi boleh buka hati kita. Bila kita belajar saja dengan dia, rasa ingat ke mati. Bila kita belajar dengan dia saja, rasa banyak dosa. Inilah kata ulama, kalau kamu jumpa guru macam ni, jangan tinggalkan dia. Kerana dia telah membuka hati kamu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata di sini, kalaulah sebelum perjalanan tersebut dia berjumpa dengan orang yang boleh menunjukkan jalan, kata dia, kalaulah daripada dulu aku dah berjumpa dengan orang yang boleh menunjukkan jalan, nascaya dia akan melaluinya dengan senang, tanpa penat dan lelah. Nascaya senang sampai pada Allah, mudah, hati dia dah terkesan dengan ilmu kalau aku jumpa daripada dulu. Ni Abdul Wahab Syarani mengatakan. Tapi dulu tak, dulu ikut baca saja baca. Jumpa guru baca, belajar dengan guru ni. Baca buku beramal, tak sampai-sampai pada Allah. Akhlak pun tidak berubah, hati pun tidak tenang. Kenapa jadi macam tu? Rupanya tak jumpa guru. Bila dia dah berjumpa guru, dia kata kalau aku tahu, aku jumpa guru daripada dulu, lalu perjalanan aku mudah, tak penat macam dulu. Tak susah macam dahulu. Lalu dia kata inilah perumpamaan orang yang tiada syekh ataupun guru. Inilah umpama orang yang tidak ada syekh. Tidak ada guru. Dan kita belajar banyak guru, Pak Ustaz ni, Pak Ustaz ni kan banyak guru. Betul, kita belajar banyak guru. Tapi pastikan kita sampai kepada guru, kita mesti kena mencari guru yang boleh mengetuk hati kita. Yang menyebabkan lalai pada Allah hati, menyebabkan tidak mau ingat pada Allah hati. Maka kita kena mencari guru yang boleh memperbaiki hati kita, yang guru boleh mentabiah. Dia guru ni dia ada muallim. Muallim ni apa? Muallim ni belajar ilmu, mengajar ilmu. Kita dapat maklumat ilmu itu dia panggil muallim. Daripada kita tak tahu kepada tahu. Muallim. Jadi muallim ini dia kadang-kadang banyak kitab. Dia boleh baca kitab ni, dia boleh baca kitab ni, dia boleh baca kitab ni. Tetapi apa kesan kita belajar dengan dia? Kesannya hanya pada ilmu pengetahuan. Daripada dulu kita tidak ada ilmu, sekarang sudah ada ilmu. Sebab apa? Sebab kita ambil ilmu daripada dia. Tapi bagaimana dengan tabiah? Tabiah tidak ada apa-apa. Yang dulu kita dalam keadaan suka buat jahat ke orang, ataupun suka fitnah terus. Hati kita banyak buruk sangka, terus buruk sangka. Hati kita ada hasad dengki, terus hasad dengki. Tapi ilmu tu ada, kerana kita belajar dengan muallim. Tetapi bagaimana kalau orang belajar dengan Rabbani, orang yang terdidik hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dengan orang yang belajar dengan mursyid, orang yang dapat menunjuk jalan sampai pada jalan Allah Taala? Kesan hatinya berbeza. Yang kita nak bukan saja muallim, kita nak mursyid. Kita nak orang yang mendidik hati-hati kita. Maka siapa yang belajar ilmu, dia tidak berjumpa dengan syekh, dia tidak berjumpa dengan mursyid, dia tidak akan sampai pada Allah. Walaupun berpuluh-puluh guru dia belajar. Walaupun dia alim, bukan kata dia belajar, walaupun dia alim. Dia alim besar dah. Tetapi siapakah syekh dia? Siapakah mursyid dia? Siapakah guru dia? Guru dia Siano bin Siano. Apakah guru dia mendidik hati dia ataupun tidak? Adakah guru dia menjalankan jalan tabiah jiwa dia? Adakah mendidik jiwa dia? Adakah guru yang kita belajar itu, guru itu sudah terdidik jiwa dia? Kalau guru tadi tidak lagi terdidik jiwa dia, dia tidak akan mampu mendidik jiwa anak murid dia. Sedangkan dia sendiri pun tidak terdidik jiwa dia. Maka dia kena cari guru yang hak, guru yang menjalani jalan tasawuf, guru yang mendidik hati dia. Bila hati suci ini, kata-kata mereka yang keluar daripada hati suci itu adalah nur, adalah limpahan cahaya yang masuk di dalam hati, yang membuka hati-hati manusia yang gelap,
Ibaratnya lampu picit. Bila ada lampu picit menyuluh jalan, maka guru yang ada lampu picit selamat kita. Tapi kalau kita belajar dengan guru yang tidak ada lampu picit, dia pun sesak barat juga. Dengan kita sesak barat. Mana tu guru? Masuk dalam gaung. Mana tu guru duduk dalam lokang awak tu. Apa? Dia sendiri pun gelap. Dia sendiri pun gelap. Kalau gaya tok guru saja masuk dalam lokang, anak murid tembus lari benda tok guru masuk dalam lokang, ataupun anak-anak murid masuk dalam lokang. Sebab apa? Sebab mengikut orang yang dia sendiri pun gelap, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata inilah gambaran orang yang tidak ada syekh, gambaran orang yang tidak ada guru. Faedah mempunyai syekh. Apa perlunya kita ada syekh? Ulama sufi kata wajib kena ada syekh. Kena ada orang yang mendidik hati kita. Dia menasihat kita. Syekh macam mana? Syekh tu boleh didik hati kita. Dia tengok kamu ni Allah, jangan semayang malam banyak-banyak. Kenapa pula Syekh tak pergi semayang malam? Kerana kamu ni pada semayang malam ni kamu ujub. Pada baca Quran tak ujub, pada semayang malam ujub. Kurangkan semayang malam. Lepas tu baru dia kata kuatkan semayang malam. Jadi Syekh ni dia boleh baca macam doktor pakar. Dia tak boleh beri obat bahan rambang. Dia beri obat bahan rambang, sakit kawan tu. Semakin sakit. Jadi dalam keadaan tu guru tadi akan mendidik hati. Mendidik hati anak murid dia, sehingga kan anak murid dia tadi hati dia bercahaya sinar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah mempunyai syekh ialah untuk memendekkan perjalanan seorang murid. Selagi tak jumpa syekh, 20 tahun belajar tak jumpa syekh. Tak jumpa syekh yang boleh membuka hati kita, tak sampai pada Allah. Tapi kalau orang jumpa syekh, belajar 2-3 tahun jumpa syekh. Batu ulama-ulama dahulu dia ambil. Dia ambil Abu Yusuf dihantar kepada dihantar kepada Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf ni dia anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ini, Abu Yusuf ini, dia belajar, dia ni kaya. Macam Imam Abu Hanifah tanya, apa ada dalam hati kamu? Kamu fikir apa? Saya nak berniaga. Fikir saya nak berniaga. Kata Imam Abu Hanifah, jangan kamu fikir berniaga, kamu pergi belajar ilmu. Pergi belajar ilmu. Dia pun belajar ilmu. Bila dia belajar ilmu, tiba-tiba dia belajar dia tak pergi. Dia potong kelas Abu Yusuf, lama dia tak pergi. Lalulah Imam Abu Hanifah kata, dia kata kamu ini tak cerdik. Kalau bahasa kasar agak bodoh lah. Kamu ini tidak cerdik. Kamu ini telah mengeluarkan diri kamu daripada berterusan duduk dalam ilmu. Duduk dalam ilmu. Berterusan kamu duduk dalam ilmu. Lalu dalam keadaan macam tu, Abu Yusuf pun dididik oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah didik dia sehinggalah dia menjadi seorang ulama yang hebat. Yang mana yang dididik itu bukan didik dari segi ilmu tu saja, tapi tarbiyah. Tarbiyah hati dia. Kalau Abu Yusuf salah sikit, dia pun terang. Abu Yusuf salah sikit, terang. Bila Abu Yusuf tak mari kelas saja, hati dia dah sakit, lalu Imam Abu Hanifah panggil, mendidik hati dia, memberi nasihat dan mendenda, memberi amalan-amalan supaya hati dia ingat pada Allah. Akhirnya sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru. Jadi keputusannya sebenarnya kita sampai pada Allah, yang hati kita dekat dengan Allah, yang hati kita boleh berubah adalah dengan sebab limpahan nur daripada guru tadi. Kita tak ada apa-apa. Limpahan nur ataupun didikan daripada guru tadi. Dan didikan guru tadi, kalau kita ikut taat pada dia, kita dapat jalan. Walaupun kita dah berjumpa dengan syekh ni hati dia ingat pada Allah. Hati dia berjumpa pada Allah Ta'ala. Dengan arti kata, dia ni guru yang boleh bawa kita sampai pada Allah. Tapi apa-apa latihan yang diberi, mujahadah yang diberi pada kita, kita tidak mengikutinya, maka kita tetap juga dikira seperti orang yang tidak berjumpa dengan syekh, tidak berjumpa dengan mursyid, yang menyebabkan perjalanan dia adalah perjalanan yang tidak sampai pada Allah. Jangan ingat orang yang belajar agama tu sampai pada Allah Ta'ala belaka, tidak. Jangan ingat ulama-ulama walaupun dia hebat ilmu dia sampai pada Allah Ta'ala, jangan ingat gitu. Hatta orang-orang yang bertaraf ulama pun kadang-kadang tak lepas lagi daripada ujub, tak lepas lagi daripada riak. Nak lepas mana daripada ujub riak? Yang melepaskan dia ini adalah syekh yang mendidik hati dia. Sebab itu Imam Al-Ghazali yang kita kenal ulama sufi, dia adalah ahli fiqh yang masyhur. Bukan jalan-jalan orang ni. Imam Al-Ghazali, dia dalam keadaan macam tu, walaupun dia begitu, hati dia tak lepas lagi dengan Allah.
Hati dia masih lagi tidak lepas. Sehinggalah berjumpa dengan Alif Al-Madi, seorang guru dia. Guru dia mentabiah hati dia. Baru dia kata, ini toh jalan yang sebenar padanya. Baru dia sedar, kata Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali kata, kalau aku tak jumpa Alif Al-Madi, hidup dalam keadaan sesat, walaupun ilmu banyak. Apa maksud sesat? Bukan sesat jadi kafir, tidak. Perjalanan dia tidak sampai pada Allah. Perjalanan dia tidak sampai kepada ma'rifatullah, tidak sampai kepada makam ihsan, tidak sampai kepada makam ikhlas kepada Allah Ta'ala, walaupun dia seorang ulama yang besar, walaupun dia seorang yang hebat, kerana dia tidak melalui jalan yang telah ditunjuk oleh syekh, ataupun kerana dia tidak berjumpa dengan syekh yang boleh membimbing dia. Jadi sebenarnya kita nak sampai pada Allah, mesti kena ada orang yang sampai pada Allah. Dah leh kita sendiri nak sampai direct dah padang kita. Sahabat Nabi pun tak kenal Allah. Sahabat Nabi yang jadi kenal Allah tu kerana Nabi bawa. Mana melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril beritahu pada Nabi cerita tentang Allah Taala, lalu daripada Rasulullah. Daripada malaikat Jibril pada Rasulullah beritahu pada sahabat Nabi yang menyembah patung berhala dan sebagainya, akhir kali beriman. Maka Nabi bawa dengan Nabi ni, Nabi bawa daripada tak kenal Allah kepada kenal Allah. Maka melalui perantaraan ni, lalu daripada sahabat Nabi beritahu kepada tabi'in, daripada tak kenal Allah kepada kenal Allah. Maka demikianlah orang yang titih ikut Nabi, itu dipanggil warasatul anbiya. Waris-waris Nabi terdiri daripada ulama-ulama, wali-wali Allah Ta'ala, yang memimpin wahani manusia. Kita ni setara kita nak terus kenal Allah, tak siapa kita. Ibadat kita, kita nak sampai pada Allah, tak siapa kita. Jadi melalui mana? Melalui kena tumpang orang yang siapa. Siapa orang siapa? Syekh-syekh, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, syekh-syekh ataupun musyrik-musyrik yang hatinya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang ingat, yang sentiasa berzikir kepada Allah. Macam mana kita nak tahu dia sampai pada Allah Ta'ala? Macam mana kita nak tahu? Dia beritahu dah. Di antaranya, apabila kamu duduk bersamanya, kamu akan ingat akhirat. Duduk dengan dia, ingat kepada akhirat. Kalau kamu duduk di dalam majlis ilmu dia, saya akan berubah akhlak kamu. Ini tanda dia. Ini orang siapa dengan Allah. Ada siapa dengan Allah, duduk dengan majlis ilmu dia 10 tahun pun. 10 tahun duduk dengan majlis ilmu dia, wakak tak tinggal-tinggal. 20 tahun tak tinggal-tinggal, 30 tak tinggal-tinggal. Berubah tidak berubah. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu ada, itu dipanggil mu'alim. Yang kita nak disuruh mencari musyrik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, kalaulah kita dapat faham bagaimana Nabi Musa alaihissalam pun mencari ataupun belajar dengan Khidir, minta dengan Nabi Khidir, apatah lagi kita yang banyak dosa ini, tidak kena cari syekh untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, sesiapa yang berjalan tanpa syekh, ini berjalan tanpa syekh, tidak ada orang yang mentabiah hati, tidak ada orang yang mendidik jiwa kita, jalan tanpa syekh. Siapa yang berjalan tanpa syekh, dia akan sesat. Kalau dia belajar ilmu banyak pun, walau dia ulama, tapi dia tidak ada syekh, dia seorang diri saja. Ulama lebih kuat hijab dia. Kata Syekh Ahmad Al-Hadi, dia kata ulama, orang-orang alim dengan orang jahil, hijab dia dengan Allah Ta'ala lebih tebal orang alim lagi. Lebih tebal lagi orang alim dibanding dengan orang jahil. Orang jahil nipis je hijab dia. Kalau tembus hijab dia sampai pada Allah. Tapi orang alim tebal hijab dia. Kerana orang alim kadang-kadang dia beribadat nak kepada kemasyhuran, ataupun ibadat kerana nak kepujian dan sebagainya. Jadi tebal hijab dia. Lalu dia kata, tak kira lah kamu orang alim ke, kamu orang biasa pun, kamu ahli ibadat ke, kamu orang hebat, banyak ilmu ke, tetapi kalau kamu berjalan tanpa syekh, syekh di situ musyrik, bukan orang nama syekh. Bukan orang nama syekh. Ini orang musyrik. Musyrik di situ adalah orang yang melalui jalan tarekah sufiyah. Tarekah sufi. Orang yang jalan tarekah sufi ini, dia akan sesat kalau jalan tanpa syekh. Dia akan sesat dan menghabiskan umurnya tanpa mencapai matlamat. Habis umur saja. Habis umur, belajar, begitu keadaan dia. Dan seterusnya. Matlamat tidak tercapai. Kenapa matlamat kita belajar ni? Matlamat kita belajar ni wusul ilallah, sampai pada Allah. Sampai hati pada Allah, sampai hati ingat kepada Allah Ta'ala. Ini kerana syekh umpama pemandu para jemaah haji ke tanah suci Mekah. Syekh ni ibarat orang bawa haji ke Mekah. Kita sampai Mekah tak tahu kala.
Tak tahu pun kat mana makam Ibrahim. Pun tak tahu. Hajarul Aswad pun tak tahu. Mula-mula siapa. Mula-mula siapa pun tak tahu. Oh, tahu-tahulah mana siapa. Tapi kita ikut dam tak boleh. Kita kena lalu syekh-syekh. Orang hak bawa-bawa. Kita kena pergi Padang Arafah. Pergi Padang Arafah. Okey, lalu dekat Muzdalifah. Pergi Muzdalifah. Okey, kita pergi ke Mina. Pergi ke Mina. Okey, kita kena melompat ke Jamratul Ula, Wusta dan juga Aqabah. Ada beritahu satu-satu. Kita kena pergi ke Mekah, kita tawaf ifadah, kita kena bawa. Tapi kalau kita tambah ikut syekh yang bawa kita jemaah haji, jadi ikut dah. Orang wukuf di Padang Arafah, dia wukuf di Mina. Mana aku seorang kata, tak ada orang seorang. Dah syekh kata pergi Padang Arafah, tambah ikut. Maka tidak dapat tidak. Apa yang berlaku dalam keadaan tersesat jalan. Maka dia kata umpama pemandu para jemaah haji ke tanah suci di waktu malam yang gelap gelita. Syekh ni bawa pergi jalan. Kerana dia ni orang yang telah kenal. Kalau Mekah dah kenal Mekah, orang yang telah kenal Allah, dia boleh tahu jalan ni nak bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga pernah berkata, kalaulah jalan kaum boleh ditempuhi dengan hanya kepahaman tanpa memerlukan syekh. Bab-bab hati ni kalau boleh mari mikir je. Mari fikir saja, tidak melalui tabiah syekh. Dia kata ditempuhi hanya kepahaman tanpa memerlukan syekh yang memandu murid. Saya orang yang seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam pastinya tidak berhajat untuk belajar adab budi pekerti daripada syekh. Kalau bab ilmu hati, kita ni kalau kita nak belajar bab hati ikhlas, boleh baca kitab ikhlas. Beli buku kitab Babul Ikhlas, baca habis. Jadi ikhlas dah. Dia tak akan jadi macam tu. Dia kena mesti bimbingan syekh. Mu nak jadi macam ni, syekh. Syekh akan uji, syekh akan mujahadah kita. Syekh akan masukkan kalimah la ilaha illallah. Dia suruh kita bersuluk. Bersuluk supaya kita ni sentiasa hati ingat kepada Allah Taala. Jadi dia kata, kalaulah mengenai hati ni, jalan ni kita nak hati kita ingat pada Allah, hati kita sampai pada Allah, hati kita bersih dengan Allah. Kalaulah boleh ditempuh tanpa belajar ilmu tasawuf ataupun tanpa belajar dengan seorang syekh yang mursyid. Maknanya kalau boleh kita nak beramal ni tanpa belajar dengan guru-guru yang mursyid, nascaya Hujjatul Islam Imam Ghazali tak akan belajar dengan guru dia. Sebab Imam Ghazali sudah ulama besar. Orang ahli fiqh, kalau dia sekadar fiqh, dia hanya sekadar fiqh sahaja dan tidak ada tasawuf dalam fiqh dia. Walau dia alim setara mana pun, perjalanan dia tidak sampai pada Allah. Apa buktinya? Hujjatul Islam Imam Ghazali ahli fiqh. Hujjatul Islam Imam Ghazali ahli fiqh, dia ketika itu masyhur di kota Baghdad. Dia cukup masyhur. Sebut Imam Ghazali kau tak ada orang. Tak ada orang tak kenal. Semua kenal. Ada orang pakai puji belaka Imam Ghazali masa ketika itu, dan nama dia naik nombor satu ulama yang paling hebat. Tapi bab fiqh bukan tasawuf. Fiqh. Dalam fiqh. Tapi dalam ketika itu didapati bahawa sembahyang dia masih tidak khusyuk. Hati dia masih lagi tidak tenang. Dia khabar orang suruh ikhlas, dia berasa dia tak ikhlas lagi. Dia suruh orang supaya jangan dalam keadaan hati itu sentiasa ingat pada Allah, dia sendiri tak ingat pada Allah. Akhir sekali dalam keadaan macam tu, Ali Famadi yang menyedarkan dia ketika dia sombong. Imam Ghazali masa ketika dia dah jadi hebat, dia jumpa dengan syekh tadilah yang mendidik dia, didik hati dia. Akhir kali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia sedar jalan sebenar, jalan tasawuf. Jalan sebenar, jalan penyucian hati tasawuf. Sebab tu kita belajar, kalau tak jumpa tasawuf, payah nak berubah akhlak. Kecuali kita belajar ulama fiqh ahli tasawuf. Jadi tasawuf tu masuk melalui ahwal guru dia saja. Tapi kalau kita tak jumpa jalan tasawuf ataupun kita tak jumpa mursyid yang menunjuk jalan, kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam pastinya tidak berhajat untuk belajar adab budi pekerti daripada syekh. Sebelum melalui jalan tersebut, beliau sendiri telah mengungkapkan kata-kata. Siapa Syekh Izzuddin Abdul Salam? Izzuddin Abdul Salam ini dikenali dengan Sultanul Ulama. Bayangkanlah ulama tu dia sultan, alim dia. Izzuddin Abdul Salam ni Sultanul Ulama.
Izzuddin Abdul Salam kata benda, oh tasawuf apa tasawuf? Izzuddin Abdul Salam, Imam Ghazali dia mengingkari tasawuf. Ilmu kasyaf dah, kasyaf apa? Bukannya ilmu laduni, mana ada ilmu laduni? Ilmu laduni. Tidak mestinya dengan jalan tarekah, atau ada tasawuf pun tak apa. Ni syekh ni, ulama besar ni dia mengingkari tasawuf. Bila dia mengingkari tasawuf, dia tak sedar hati dia dalam keadaan tidak bersih lagi. Sehinggalah dia berjumpa Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia berjumpa dengan Syekh Hasan Shazili. Belajar dengan Hasan Shazili. Hasan Shazili ni dia tengok dia dah masyhur dah. Mendapat Izzuddin Abdul Salam ni dah masyhur dah hebat dah, dia berasa dia tinggi. Syekh Izzuddin tiba-tiba belajar. Dia jumpa Hasan Shazili kalau tak silap ni, dia nak pergi jumpa, nak berdebat. Hebat benda Syekh Hasan Shazili. Hebat, aku orang besar lagi, aku ulama, sultan ulama. Orang kalau letak sultan ulama, cik kita orang tak datuk. Lepas tu tak panggil datuk, marah lalu. Datuk ni kan panggil-panggil biasa je. Kan tak ke rosak macam tu. Rosak, hati rosak. Izzuddin Abdul Salam ditabarkan sultan ulama. Pendek kata ulama-ulama yang alim-alim duduk di bawah dia, itu sultan ulama. Dalam keadaan sultan ulama, dia berjumpa dengan Hasan Shazili. Lalu dia dengar kuliah yang disampaikan oleh Hasan Shazili. Dia mengatakan inilah guru yang sebenar. Inilah guru yang sebenar. Sebab apa dia tahu? Bila dia masuk kuliah tasawuf, bila dia masuk kuliah yang disampaikan oleh Hasan Shazili, baru hati dia terbuka. Allah, selama ni aku ujub sungguh dengan ilmu aku. Baru berasa. Kalau nak belajar dengan Hasan Shazili, Hasan Shazili kata kalau nak belajar aku mungkin jual daging pasar. Jual daging pasar. Dia masa tu qadi besar. Qadi besar dah qadi. Allah ni jual. Nak belajar dengan tu dia panggil mujahadah. Guru dah dia mujahadah. Lepas tu kalau nak belajar dengan guru mursyid, kadang-kadang guru mursyid datang, kita datang guru mursyid tahu dah. Mu ni nyakit macam ni. Kalau mu nyakit macam ni, aku nak suruh mu jual tebu. Maknanya jual air tebu. Sebab mu sombong sangat. Boleh jadi orang ni pandang lekeh pada orang jual air tebu. Pergi jual air tebu. Kata tok guru tadi, nak jual kalau nak ikut. Tu boleh tahan. Imam Ghazali basuh kandang kuda yang jadi ulama tasawuf. Sebab apa? Sebab dia pandang lekeh orang. Orang ni komang, orang ni tak betul. Aku hebat. Aku yang orang yang paling alim. Ni orang jahil. Mari ujuk. Kata Adifah Mahdi, busuk sungguh hati kamu ni. Basuh kandang kuda. Bila dia basuh, dia mari dalam hati. Aku ni orang alim suruh basuh kandang kuda. Lalu guru dia panggil, mari sini mu. Mu tahu sebab apa aku suruh basuh? Kerana hatimu lebih busuk daripada kandang kuda tadi. Guru dia. Sebab tu Hasan Shazili tadi, dia suruh Izzuddin, sultan ulama, jual daging pasar. Sanggup tak kita? Sanggup tak? Dah sanggup rasa. Itu ujub. Sombong kita. Kenapa dia suruh macam tu? Nak didik hati. Supaya hati ni jadi rendah. Izzuddin Abdul Salam juga sultan ulama, qadi besar. Syekh, jual daging pasar. Jual daging pasar. Akhir kali baru hati dia tunduk. Hati dia tunduk. Baru pandang, baru hati dia rendah. Baru dia belajar dengan Hasan Shazili. Hasan Shazili bersihkan hati dia. Tunjuk jalan sebenarnya begini. Ibadat dia macam ni, sapa pada Allah Ta'ala. Sampai pada Allah Ta'ala, baru dia sedar. Izzuddin Abdul Salam yang ketika itu sultan ulama, dia pun sedar. Lalulah dia kata semua orang yang berkata jika di sana terdapat jalan untuk menuntut ilmu selain daripada apa yang berada di hadapan kami, maka dia telah mengadakan pendustaan terhadap Allah. Dia kata kalau ada jalan lain daripada jalan yang kami lalu, kena belajar dengan syekh. Dia kata tak ada belajar dengan syekh pun tak apa, tapi ikut cara lain pun boleh. Maka katanya ini adalah pendustaan terhadap Allah. Ni kata ulama ni. Katanya. Dia kata apa? Dia kata kalau ada jalan lain daripada jalan ni untuk sampai pada Allah, tak apa, tanpa tasawuf pun tak apa, tak ada syekh pun tak apa, maka ia adalah mengadakan pendustaan terhadap Allah. Maknanya dia melakukan pendustaan. Apabila kedua-duanya telah melalui jalan tasawuf, lalu Izzuddin pun dah lalu tasawuf, dulu ahli fiqh. Supaya dengan kisah mengenai mufti dengan orang sufi.
Orang sufi ni tak pergi sembahyang Jumaat. Orang qadi ni orang beritahu pada dia. Dia kata ada orang sufi tu dia tak sembahyang Jumaat. Mana boleh tak sembahyang Jumaat? Ni tak betul. Marah, mufti marah. Mufti marah pada qadi. Tak apa, pergi jumpa dia. Mufti tadi pun pergi jumpa dengan ahli sufi. Ni ahli sufi yang betul lah, dah main Jumaat terus tu tak betul. Ahli sufi ni sembahyang Jumaat. Tapi orang kata dia tak sembahyang Jumaat. Lalu dia pergi jumpa, dia kata, aku dengar betul kamu tidak sembahyang Jumaat. Ahli sufi tadi senyap je. Lalu ahli sufi pun bangun, mufti tadi pun bangun. Ahli sufi tadi pun datang dekat mufti, tolak mufti tadi. Roboh guli bating. Roboh. Jatuh mufti tadi. Bila jatuh mufti tadi, tiba-tiba pingsan. Dia terkejut daripada pingsan dia. Tengok-tengok ahli sufi tadi ada depan dia. Dia pun berjalan. Jadi mufti tadi tak tahu, kat mana aku ni? Dia pun berjalan, ikut. Dah tahu nak balik, ikut. Tengok, ahli sufi tadi membaca khutbah dan menjadi imam di suatu tempat yang tidak diketahui mana. Kemudian balik. Nak balik tu, mufti tadi ikut lagi. Tiba-tiba ahli sufi tadi pun tanya, kenapa kamu ikut aku? Sebab aku tak tahu jalan balik. Lalu ahli sufi tadi dekat, tolak kali lagi, roboh guli bati. Kejut-kejut duduk rumah ahli sufi tadi. Terkejut. Bila terkejut je, ahli sufi tadi tanya pada dia, mu nak kata lagi aku tak sembahyang Jumaat? Tobat ambo kata. Ibaratnya gitulah. Dia pun balik lalu. Jadi nak beritahu, baru bila dia lalu jalan tasawuf ni, baru dia kata, apabila kedua-duanya, siapa kedua-dua? Izzuddin Abdul Salam, Sultan Ulama, dan Imam Ghazali, Hujjatul Islam, telah melalui jalan tasawuf. Bila lalu jalan tasawuf, mereka pun berkata, sesungguhnya kita telah mensia-siakan umur kita. Sia-sia je. Takat ni kita belajar, tak jumpa jalan tasawuf, sia-sia. Dia kata, kita telah mensiakan umur kita kepada perkara yang batil dan hijab. Mendapat batil dan hijab, yakni dia menghabiskan masa dengan ilmu fiqh. Adakah ilmu fiqh itu batil? Ilmu fiqh itu hijab? Ya, ilmu fiqh itu hijab. Apabila ilmu fiqh itu tidak dibersihkan dengan tasawuf. Tapi kalau tasawuf saja tak ada fiqh, tak betul juga. Maknanya, jadi dia dalam keadaan fiqh tadi dia dah alim dah. Dia kata selama ni aku jalan dalam jalan yang hijab. Hijab ni terdinding dengan Allah. Dan saya cuba kita belajar fiqh, saya belajar tasawuf. Kita belajar fiqh, tasawuf saya belajar, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Tapi kalau kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf, kita boleh berlapang dada. Keempat-empat, Imam Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dia ahli fiqh. Tetapi mana dia bala? Mana Imam Malik kata Syafi'i tak betul? Ada? Tidak. Kerana dia adalah ahli fiqh yang bersufi. Dia adalah ahli tasawuf. Jadi dalam keadaan macam tu, dia kata, baru aku tahu selama ini aku duduk dalam batil. Dia kata, tak jumpa jalan Allah, tak jumpa jalan untuk sampai pada Allah Ta'ala. Dan jalan ini jalan hijab, jalan yang terdinding aku dengan Allah. Maka kedua-duanya telah memuji dan menyanjungi jalan tasawuf. Lalu dia sedar, dia pun puji, bagus. Dan dia sanjung jalan tasawuf. Dia kata jalan yang terbaik adalah jalan tasawuf. Imam Ghazali pun karang kitab Bidayatul Hidayah. Walaupun Bidayatul Hidayah tu ada fiqh, tapi fiqh itu disalut dengan tasawuf. Macam mana wuduk? Wuduk dibahas dari segi hati. Hati orang berwuduk macam mana. Akhir sekali dia pun puji. Dia kata jalan yang sebenar adalah jalan tasawuf. Kata beliau lagi, cukuplah kemuliaan bagi ahli tarik. Cukuplah kemuliaan bagi orang yang jalan nak sampai pada Allah. Kita belajar kita nak sampai pada Allah. Kita belajar ni bukan kerana nak suruh orang kata kita alim. Tidak. Kita belajar ni bukan nak suruh orang kata kita ni orang lebar. Tidak. Kita belajar ni, kita buat ibadat ni, biar hati kita sampai pada Allah. Itu yang kita nak. Maka cukuplah bagi orang ahli tarik dengan kata-kata Nabi Allah Musa AS kepada Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Katanya Nabi Musa kepada Khidir, boleh tak aku nak ikutmu? Tujuannya supaya kamu ajar ilmu kepada aku.
Sedangkan Nabi Musa itu adalah Nabi, tetapi kena lalu jalan yang boleh menyampai kepada Allah melalui orang yang tertentu. Kalau kita guru musyrik, guru musyrik, ilmu hakikat boleh, mungkin ilmu syariat mungkin tinggi, tapi belum tentu ilmu hakikat, ilmu makrifat ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala telah mengiktiraf kelebihan Abu Hamzah Al-Baghdadi melebihi kelebihan yang ada pada dirinya. Tengok lebih. Lebih dari segi apa? Dari segi ilmu hakikat. Syariat memanglah Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini pengasas mazhab Hanbali. Tetapi dari segi hakikat dia ni, hati dia sampai kepada Allah Taala, lebih anak murid dia pula. Imam Ahmad Ibnu Syurash rahimahullahu taala telah mengiktiraf Abu Qasim Al-Junaid, Imam Al-Ghazali yang dikenali dengan Hujjatul Islam, telah mengambil syekh untuk menunjukkannya jalan menuju pada Allah. Di antaranya syekhnya Ali Farmadi. Al-Imam Syafi'i mengambil syekh yang bernama Syaiban, seorang penggembala kambing sahaja. Imam Syafi'i duduk je, orang gembala kambing kata, "Ya Syafi'i, kamu jadi macam ni, kamu buat macam ni, kamu kena macam ni." Imam Syafi'i pun angguk-angguk. Lalu orang pun melihat daripada jauh. Lalu orang kata, "Ya Syafi'i, kamu ikut kata dengan seorang gembala kambing?" "Ya, dia gembala kambing. Ilmu dia lebih tinggi daripada aku." Ilmu apa? Ilmu makrifat. Walaupun dia gembala kambing, tapi dia adalah guru aku. Dia banyak mengajar kepada aku benda yang aku tidak ketahui. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Kadang-kadang walaupun dia dalam keadaan macam tu, tetapi masih lagi dia berguru. Guru tadi, guru yang mentarbiah jiwa dia, mentarbiah hati dia. Lalu dalam keadaan macam tu, begitulah juga dengan Izzuddin bin Abdul Salam. Beliau yang digelar dengan gelaran Sultanul Ulama. Sultanul Ulama bukan calon-calon orang. Zaman dulu Sultanul Ulama. Zaman kita sekarang ni Sultanul Ulama katanya Syekh Salim Syatiri, seorang ulama daripada Yaman. Jadi dah beritahu, dia kata, beliau berkata, "Aku hanya mengenali Islam yang sempurna. Aku kenal Islam yang sempurna. Lama ni Islam tak sempurna. Islam dia, Islam Harawi kot." Islam yang tidak sempurna selama ni. Jadi dia kata, aku hanya mengenali Islam yang sempurna setelah aku berjumpa dengan Syekh Abu Hasan Syazuli. Syekh Abu Hasan Syazuli. Sekiranya kedua-dua orang ulama yang mempunyai ilmu syariat yang begitu luas ini. Siapa kedua-dua itu? Iaitu Imam Ghazali dengan Syekh Izzuddin Abdul Salam. Kedua-dua ulama ini yang begitu luas ilmu syariat. Bab fiqh soal awang. Bab fiqh. Maknanya yang begitu luas. Bab hadis hebat. Bab ilmu tafsir hebat. Bab ilmu balaghah hebat. Bab ilmu badi' hebat. Bab ilmu mantiq hebat. Bab ilmu mustalah hadis hebat. Bab ilmu ulum Quran hebat. Semua hebat ilmu. Tapi satu je tak ada, ilmu hakikat. Ilmu tasawuf saja. Walau ilmu banyak, selagi mana tak lalu ilmu tasawuf ini, maka tidak bersih hati kita. Kita nak basuh benda-benda. Basuh je, ambil air ni basuh, ambil air ni basuh, sabun tak guna. Hati tidak digosok, kotoran tidak dibersihkan, maka tidak akan bersih. Lalulah bila dah sampai macam tu, dia pun berjumpa dengan guru ni, dia kata sekiranya kedua-dua ulama tadi yang begitu luas, ilmu syariat yang begitu luas ini berhajat kepada syekh, maka ternyatalah orang yang seperti kita lebih berhajat kepadanya. Maka orang yang macam kita banyak dosanya, lebih-lebih lagi lah berhajat kepada syekh. Mesti kena ada guru tasawuf yang membimbing kita. Kena belajar cari. Kita belajar cari dan pastikan guru tadi terkesan hati kita. Terkesan hati kita. Bila terkesan hati kita, kita pun tengok dia ada ciri-ciri musyrik. Dia ada ciri-ciri yang mendidik. Boleh jadi dia tu tidak musyrik, tetapi dia tu ada guru musyrik. Kemudian guru musyrik tadi dia telah mensulukkan dia, telah mentabiahkan hati dia. Jadi dengan hati dia yang sudah dibersihkan, dengan hati guru tadi yang ada nur sampai ke dalam hati anak murid dia ini, anak murid dia didik kita pula. Jadi nur guru dia akan terpancar dalam hati kita. Jadi sebenarnya dalam hadis mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Apa makna cahaya? Yakni lempahan cahaya tadi akan masuk dalam hati manusia. Kalau kita dengar saja je tak ada apa-apa. Maknanya itu nur. Ilmu tadi tidak ada nur. Ilmu tadi tidak ada nur. Tapi kalau orang yang ada nur, dia cakap sekali je.
Dia cakap saja orang jadi insaf, orang jadi menangis. Kenapa? Yang bercakap itu bukan dia, yang bercakap itu bukan lidahnya, tetapi hatinya. Daripada hatinya terpancar masuk di dalam hati manusia. Maka Abu Ali As-Saqafi berkata, sekalipun seorang lelaki itu mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan, wala andai kata seluruh ilmu pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan berkumpul dan bergaul dengan semua peringkat manusia, dia pasti tidak akan sampai ke peringkat kesempurnaan. Tak sampai peringkat sempurna. Tak sampai peringkat sempurna. Semua ilmu ada pada dia belaka. Sebut saja kitab tafsir, seluruh kitab tafsir boleh dibaca. Sebut aja kitab hadis, semua kitab hadis dia dapat tahu. Sebut aja tafsir, habis kitab hadis, kitab tafsir sudah dibaca. Sebut saja orang alim, dia orang alim. Nak kata mufti pun dia. Nak kata orang muhaddis pun dia, semua dia. Tapi selagi mana dia yang alim itu pun tidak ada musyrik, tak sampai juga dia pada Allah. Kalau dia sendiri pun yang tidak ada musyrik, maka dia kata dia pasti tidak akan sampai ke peringkat kesempurnaan kecuali dengan riyadhah, latihan ataupun mujahadah. Mujahadah ni latihan jiwa, hati. Melalui petunjuk syekh, kecuali kena mujahadah hati. Syekh tadi akan mendidik hati dia melalui petunjuk syekh yang didik hati dia serta menasihatinya, dan syekh tadi sentiasa menasihati dia. Macam ni jangan, ini dah jadi dunia dah kamu, balik. Kalau macam ni dah jadi dunia, macam mana? Sebab tu siapa ulama-ulama dahulu lari. Siapa nama? Imam Al-Ghazali, Sufyanus Tsauri, siapa seorang lagi? Ditawarkan 3 orang menjadi mufti. Tambah dia, macam mana ni nak jadi mufti? Lari dia, nak lari tapi takut. Kalau lari kan dengan tu, akhir sekali ketiga-tiga kena panggil pergi. Dipanggil ni nak jadi mufti. Nak jadi mufti. Salah seorang wak gila. Jadi gila. Jadi gila. Bukan wak gila, silap. Salah seorang tu dia di tengah-tengah berjalan ada orang bawa jerami, dia terjun dengan jerami. Tengah-tengah tinggal 2 orang. Dan 2 orang ni Imam Ghazali dengan Sufyanus Tsauri, kalau tak silap. Sampai depan raja, khalifah. Khalifah kata, "Kamu Ghazali, aku nak lantikmu jadi mufti." "Saya tidak ada ilmu, saya orang jahil, saya ini tak pandai hukum fiqh, saya tak gini dia cerita. Saya ni orang lemah." Katanya, dia kata, "Saya ni orang tidak ada ilmu, saya orang jahil." Lalu khalifah tadi marah. Dia kata, "Bohong." Dia kata, "Kamu pun bohong." Imam Syafi'i kata, "Benar, orang bohong tidak boleh jadi mufti." Pembohong tidak boleh jadi mufti. Senyap raja, khalifah senyap. Akhir kali tinggal seorang lagi. Seorang lagi tanya hati benda-benda, tapi jadi mufti. Jadi mufti. Nah, siapa gitu sekali? Tambah. Sebab apa? Sebab hati dia sudah ditabiahkan. Maka dalam keadaan macam tu, sesiapa yang kita tidak boleh mengambil contoh tauladan daripada perkara yang disuruh dan ditegah. Siapa yang kita tidak boleh ambil contoh ataupun tauladan apa yang dia suruh ataupun apa yang ditegah. Dia suruh buat gini tapi kita tak boleh nak ikut. Dia tegah kita tak boleh nak ikut. Tidak boleh nak ikut, tidak boleh nak tinggalkan. Yang tidak menyatakan kepada kita tentang keaiban. Kemudian kita belajar dengan dia pun kita tidak dapat menyedarkan keaiban kita. Tidak dapat menyedarkan kesilapan kita dan kelemahan diri, maka tidak harus kita mengikutinya. Dalam memperbetulkan manusia, tidak harus kita ikut dia. Lagi mana kalau kita belajar, dia tidak mentabiah hati kita. Tu kena ingat. Maka kata Abu Madian Al-Ghausi rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Madian, sesiapa yang tidak mempelajari siapa yang tidak mempelajari ataupun mengambil adab daripada orang yang beradab. Kita belajar ni adab itu penting. Jangan kita belajar sampai tidak ada adab. Jangan. Kita bila belajar dah buat ada adab. Adab dengan guru, adab dengan kawan, adab dalam majlis, semua ada adab belaka. Adab semua dah ada. Maka dia kata, sesiapa yang tidak belajar ataupun tidak mengambil adab daripada orang yang beradab, tidak mengambil adab daripada guru yang beradab, tidak mengambil adab daripada musyrik, maka nasaya dia merosakkan orang yang mengikuti dia. Kalau dia ini guru, kemudian dia ni yang guru tadi tidak mengambil ilmu adab dengan guru yang beradab,
dia sendiri guru dan dia sendiri tidak ada guru mursyid yang boleh dia ambil ilmu tentang adab, dia itu sebenarnya merosakkan orang. Walaupun dia guru, dia merosakkan siapa? Dia merosakkan orang yang mengikuti dia. Ini bahaya guru yang tidak ada mursyid. Tidak dapat tidak, kena cari mursyid. Kalau ada guru tadi, biar guru tadi ada mursyid. Maka katanya Ahmad Madian, maknanya kalau seorang tadi dia tidak belajar daripada guru mursyid, kemudian dalam keadaan dia tadi mengajar orang ataupun dia sendiri menjadi guru dan dia tidak ada mursyid dan guru mursyid pun tidak mentabiahkan dia, sebenarnya dia merosakkan orang. Dia tu merosakkan orang. Walaupun dia alim, walaupun dia mengajar gimari, siapa guru mursyid dia? Tak ada. Dia tu sedang merosakkan orang. Tapi dia ajar baik-baik, dia belajar ilmu tafsir, dia belajar hadis, belajar baik-baik, betul, dia belajar ilmu. Boleh jadi dengan ilmu yang kamu belajar, kamu dapat ilmu, tapi tidak boleh mengikis riak, tidak boleh mengikis ujub, tidak boleh mengikis takabur. Takabur, tidak boleh mendatangkan ikhlas. Maknanya kamu duk belajar dengan dia, kamu sedang dirosakkan oleh dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada guru mursyid. Ini kata Abu Madian. Maka tidak dapat tidak, mesti kena ada guru mursyid. Maka belajar dengan guru mursyid. Kemudian guru mursyid tadi, guru mursyid yang mendidik hati, ataupun kena lalui jalan sufi, tasawuf, jalan penyucian hati, sehinggalah hati kita bersih dan sampai kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya, siapa tidak berjumpa mursyid, tidak berjumpa jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Duk balas sampai hari ni, kalau selesai nak kasih oleh dah, kasih semula, mati belaka dah. Tapi duduk kelahi sampai hari ni dalam masalah ini dan melibatkan masalah-masalah fiqh, mengkafirkan sahabat, mengkafirkan di antara satu sama lain. Ini adalah perkara yang merosakkan orang Islam sendiri. Perkara yang sudah kita terima, silap-silap para sahabat, Allah Ta'ala ampun dosa mereka. Mereka semua mempunyai jasa yang besar. Rasulullah kata biar Abu Bakar jadi imam. Ini juga termasuk dalam jangan mendahului perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu mengatasi suara Nabi, dan janganlah kamu menguatkannya dengan perkataan bila bercakap, sebagaimana kamu menguatkan suara kamu bercakap di kalangan kamu. Nanti hapus pahala amalan kamu dalam keadaan kamu tidak menyadarinya. Di sini juga terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan yang mengangkat suara ni ialah Abu Bakar, Umar tadi. Ada ulama mengatakan demikian ayat ini. Ada juga ulama mengatakan yang mengangkat suara ni ialah di antara Sayyidina Ali, Ja'far dan Zaid bin Harithah. Bila Hamzah mati syahid di dalam peperangan Uhud, lalu dibawa anak Hamzah, anak perempuan Hamzah, anak Ummah Hamzah, siapa dia nak jaga? Jadi kata Sayyidina Ali, biar saya jaga. Kata Ja'far, biar saya jaga. Kata Zaid bin Harithah, biar saya jaga. Sayyidina Ali adalah adik-beradik kepada anak saudara pada Hamzah. Dia nak jaga sepupu dia. Ja'far bin Abi Talib, ini juga anak saudara Hamzah juga, nak berebut. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi, anak angkat Nabi, nak jaga anak pada Hamzah, anak yatim dan besar orang syahid, Sayyidul Syuhada, berebut nak jaga, sehingga balah dia antara satu sama lain. Akhirnya Nabi membuat keputusan serah per Ja'far, kerana isteri Ja'far mak saudara kepada anak Hamzah ni, mak saudara dia. Jadi anak saudara lebih dekat untuk jaga anak saudara dia. Jadi perbalahan inilah menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan ayat. Sayyidina Ali kata ini kena kaku sendiri Ja'far dan
Zaid bin Harithah. Allah Ta'ala menegur. Berhubung dengan kisah ini, terdapat satu cerita yang menarik. Bila turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum faqasawtin nabi wa la tajharu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din am tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu mengatasi suara Nabi, dan kamu menguatkan suara mengatasi suara Nabi, macam kamu bercakap sesama kamu, nanti hapus pahala amalan kamu. Seorang sahabat nama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Thabit ini ialah ahli pidato Nabi. Seorang ahli pidato yang terkenal di kalangan sahabat Nabi. Bila mari rombongan kabilah Arab berbangga dengan ahli pidato dia, Thabit bangun berucap. Berbangga berucap, lalu ahli pidato dia berkabilah yang datang ni menyerah. Ahli pidato kamu baik pada ahli pidato kami. Thabit bin Qais. Bila turun ayat ni, Thabit bin Qais menghilangkan diri. Menghilangkan diri. Rasulullah tanya, mana Thabit bin Qais ni? Tak ada. Pas mana dia tak mari-mari ke masjid? Kata, ya Rasulullah, biar saya pergi tengok dia. Lalu sahabat tu pergi tengok, Thabit duduk di rumah dia dalam keadaan tunduk, tak bengah-bengah kepala. Pasal apa? Dia kata, aku daripada ahli neraka dah. Ayat ni turun kepada aku, dia kata. Kerana akulah yang mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Ana min ahli nar, aku daripada ahli neraka, kata dia. Lalu sahabat tu beritahu kepada Rasulullah. Beritahu ke dia ahli syurga. Rasulullah kata, dia bukan ahli neraka, dia ahli syurga. Mengikut satu riwayat yang lain, Nabi bersabda, Nabi mengatakan, lasta minhum bal ta'ishu hamdan wa tuqtalu syahidan wa tadkhulul jannah. Kata Nabi, mu bukan ahli neraka, mu hidup dalam keadaan terpuji, kamu akan mati syahid dan kamu akan masuk syurga, kata Rasulullah. Barulah dia segera balik, dan memanglah Thabit bin Qais menghabiskan hayatnya dalam jihad fisabilillah dan mati syahid dalam peperangan menentang orang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila dia keluar bersama dengan Khalid bin Al-Walid di dalam peperangan menentang tentera Musailamatul Kadzdzab, yang terkenal dengan sihir, kuat sihir dia, yang terkenal dengan bala tentera yang ramai 70,000 bala tentera. Berperang memulai Ikrimah bin Abi Jahal memimpin tentera kalah. Tak boleh mengalah, bukan kalah, tak boleh mengalah. Sehingga Ikrimah luka. Lalu Abu Bakar menyuruh Khalid memimpin bala tentera. Dan di dalam pasukan ini Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ketika hebatnya serangan tentera Musailamah, Thabit bin Qais bersama dengan seorang rakan dia gali lubang dan mengambuskan separuh badan dia supaya tak lari, dia tidak berunduk. Lalu dibunuh syahid di dalam peperangan itu. Tiba-tiba seorang bala tentera Islam melihat perisai dia yang cantik. Dia mati berhampiran dengan perisai dia. Ada senjata dia, ada kuda dia, dan ada perisai dia. Perisai ini cantik dan ada hiasan. Lalu dia mengambil perisai itu. Tiba-tiba seorang di kalangan bala tentera Islam bermimpi bertemu dengan Thabit bin Qais. Dalam mimpinya kata Thabit, memberitahu kepada orang yang ambil perisai aku. Dia duduk di hujung bala tentera. Dekat dia ada kuda yang ditambat dengan tali panjang. Ambil perisai itu,
Dan bila mu balik ke Madinah, kamu berjumpa dengan Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kamu ambil perisai, beritahu ke Abu Bakar. Kalau dia tak mau bagi pun, beritahu ke Abu Bakar. Perisai ni aku ada pada dia, perisai ni ada pada dia. Beritahu ke Khalifah bahawa aku ada hutang. Aku ada hutang. Ambil perisai ini dan jual atau tolak hutang aku. Dan hamba aku merdekakan, kata dia. Ini mimpi dalam mimpi. Bila orang mimpi memberitahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia kata lagi, ini mimpi yang benar. Aku cerita sungguh ni. Bukan mimpi-mimpi karut tidak. Kata Sabit yang ke dalam mimpinya. Lalu dia balik bertemu dengan Khalifah Abu Bakar. Terus cerita apa yang berlaku. Dan Khalifah menghantar orang mengambil perisai itu dan menunaikan wasiatnya. Para ulama mengatakan inilah hukum yang dilakukan berdasarkan pada mimpi. Dasar mimpi. Biasanya hukum tak boleh dibuat berdasarkan kepada mimpi. Tak boleh. Kerana mimpi tak boleh jadi dalil dalam hukum. Tapi dalam bab ini Abu Bakar membuat keputusan, jadikan hukum. Dalam kes Sabit bin Qais ini, jadikan hukum. Bahkan mengikut hukum syarak, sekiranya seseorang itu pada malam 30 hari bulan Syaban, dah hari 29, dia hoyak dia mimpi Rasulullah, mimpi apa, dia tengok anak bulan. Tak boleh pakai. Tak boleh puasa tak. Tak boleh jadikan hukum. Kerana mimpi tak boleh jadi hukum. Kerana ingatan orang mimpi ini, ingatan yang tak boleh dia ambil kira. Walaupun mimpi itu benar. Untuk dia, nak jadi hukum tak boleh. Tu kena faham. Mimpi dah, puasa esok. Tak boleh. Mesti kena tengok anak bulan betul-betul. Ini hukum syarak. Mimpi orang ni salah. Tak boleh, jangan hukum. Tak boleh, tak boleh jadi hukum. Tetapi dalam masalah Sabit bin Qais ini, Abu Bakar jadikan hukum. Ini mimpi yang benar, wasiat yang ditunaikan melalui mimpi. Mimpi yang benar ditunaikan. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana ketakwaan seorang sahabat. Takwa yang ikhlas. Bila turun ayat Quran, dia merasakan ayat Quran tu kena pada dia. Kena pada dia. Lalu dia bertaubat. Kita ni bila turun ayat Quran tak kena kita, kena orang lain semua. Ini bukan kita ni orang lain. Ini bukan kita Yahudi. Ini bukan kita Kristian. Ini bukan kita umat zaman dulu. Ini bukan kita, tak ada kena-kena pada kita. Allah lagi. Ini jadi punah. Jadi punah. Beza dengan sahabat-sahabat Nabi, bila turun ayat Quran, dia merasakan kena ke dia. Bahkan bila Allah Ta'ala turun ayat, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Wahai Muhammad, bila orang munafik mati, jangan semayang jenazah dia. Jangan berdiri di kubur dia. Jangan berdiri di kubur dia. Kan Rasulullah berdoa, jangan berdiri di kubur dia bila orang munafik mati. Yang tahu orang munafik ni ialah Hudzaifah ibn al-Yaman, Abu Hudzaifah. Dia je yang tahu apa nama ni orang munafik. Orang lain Rasulullah tak beritahu. Jadi bila ada orang mati, bila turun ayat ni, Sayyidina Umar berjumpa dengan Hudzaifah, tanya, nama aku ada tak? Nama aku termasuk tak dalam senarai orang munafik? Ini Sayyidina Umar. Takut dia masuk senarai sama dengan orang munafik. Ini dia merasakan takut ayat tu kena ke dia. Kita hari ni berasa ayat kena ke orang lain sama, tak kena ke kita. Ini satu sifat yang tidak baik. Jadi kita kena ambil contoh. Walaupun ayat tu tak kena kita, kita kena takut ayat Quran ni kena pada kita. Dan kita sentiasa berwaspada dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, mengikut sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim.
Sesungguhnya orang-orang yang memperlahankan suara-suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang Allah kurniakan sifat takwa di dalam hati-hati mereka. Bagi mereka keampunan dan pahala yang sangat besar. Barang siapa yang memperlahankan suaranya di sisi Nabi SAW, orang itu Allah Ta'ala masukkan, lapangkan hatinya dengan sifat takwa. Selepas turun ayat ini, maka Abu Bakar memperlahankan suaranya, Sayyidina Umar memperlahankan suaranya. Sahabat-sahabat yang hampir tak berani nak cakap kuat di hadapan Nabi SAW, kerana mereka berusaha untuk mendapat sifat takwa yang dipuji oleh Allah. Itulah cara sahabat radhiyallahu anhum beramal dengan Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad di belakang dinding bilik-bilik, kebanyakan mereka adalah tidak berakal, yakni jahil. Ayat ini bersempena dengan rombongan Bani Tamim yang terdiri dari kalangan orang-orang Badui yang kasar. Bani Tamim orang Badui yang kasar. Muqatil menyebut mereka 19 orang. Qis bin Asim, Az-Zabriqan bin Badr, Al-Aqra bin Habis, Suwaid bin Hashim, Khalid bin Malik, Atha bin Habis, Qa'qa bin Ma'bad, Waqi' bin Waqi', Uyainah bin Hisin. Uyainah bin Hisin ni hak yang bodoh, hak ni jadi ketua. Hak bodoh jadi ketua. Pasal apa? Something. Orang takut dia walaupun dia bodoh. Jadi ketua. Mereka ni datang menemui Nabi SAW, dan mereka datang di waktu tengah hari. Lepas zuhur Nabi tengah tidur. Waktu tengah hari ketika Nabi nak berehat, mereka datang terus memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Panggil nama bodoh, Muhammad, Muhammad. Biasa orang panggil ya Rasulullah, panggil bergaluh je, ya Rasulullah. Dia ni panggil nama, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ini waktu Nabi tidur tengah hari. Panggil dengan suara yang kuat. Bukan salah seorang daripada mereka ni Sayyidina Umar nak apa, berkasar bercakap. Ada sahabat lain kata dia kata apa, dia ni orang jahil. Tak boleh dia orang jahil. Amir Ummid yang kata apa, dia orang jahil. Tak jadi nak apa. Ini. Dan setelah mereka ni mengatakan Nabi tak adil. Tak adil ni bagi apa-apa yang tak adil. Berani dia. Ini orang Badui yang kasar. Dia datang, Nabi tengah tidur, panggil ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Panggil dengan suara yang kuat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dan menyatakan kepada Nabi, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad di belakang bilik-bilikmu, yakni di luar bilik itu, kebanyakan mereka adalah tidak berakal. Orang-orang yang jahil, yang tak tahu akhlak. Penuh orang tanya Nabi, ayat ni tuju ke siapa dia ya Rasulullah? Ayat ni, ayat Quran tak sebut nama. Tuju ke siapa dia? Kata Rasulullah, hum jufatu Bani Tamim, laula annahum min ashaddin nasi qitalan lil a'warid dajjal la da'awtu Allah alaihim an yuhlikahum. Mereka ialah orang-orang Bani Tamim yang kasar, kata Rasulullah. Kalau tidak, kerana mereka ni orang yang paling hebat memerangi Dajjal yang buta di akhir zaman kelak. Nescaya aku doa Allah binasakan mereka, kata Nabi. Rupanya puak-puak ni lah di akhir zaman, bila subik Dajjal, puak yang paling keras memerangi Dajjal. Orang Badui ini, keturunan ni lah, keturunan yang kasar ni lah di akhir zaman yang memerangi Dajjal. Oleh kerana itu, kita di kalangan orang Islam ni ada macam-macam. Ada yang alim, ada yang profesional. Profesional sahabat duduk sebut. Ada yang samseng, ada yang tahu kaya, ada yang macam-macam.
Semuanya berjasa kepada Islam. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqhu. Orang yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam kalau mereka adalah orang yang faham. Kalau mereka ni orang yang faham Islam, semua ada guna belaka, termasuk perokok. Jangankan yang profesional, yang doktor, yang lawyer, yang macam-macam jenis. Perokok pun ada guna kalau dia masuk Islam. Dia berani merokok. Bila masuk Islam, dia berani lawan musuh Islam. Dia berani lawan musuh Islam. Dia berani lawan orang yang melawan Islam. Orang yang lawan Islam pun macam-macam jenis. Ada orang yang lawan dengan hujah, kita lawan dengan hujah. Ada orang yang lawan dengan cakap, lawan dengan cakap. Ada orang yang lawan dengan penumbuk, lawan dengan penumbuk juga. Orang lawan dengan senjata, lawan dengan senjata juga lawan Islam. Itu dia. Macam kita nak pecok, nak buat rumah, kena ada ketang, kena ada gaji, orang gaji kayu besar. Lepas tu kena ada pelicin pula, ketang nak pelicin dia. Ketang nak pelicin dia. Kalau bahan taruh belakang jadi kakak rumah. Ada gaji pohon besar, ada ketang jadi alu malek, ada hak paku alu, ada paku kasar. Kita nak letak atas rumah ada batu besar pula, kena sepeda. Kena letak baru boleh buat rumah. Ini dia. Jadi dalam kumpulan Islam ni ada semua. Termasuklah orang Badui yang samsing. Orang Badui yang samsing ni, Nabi terima mereka. Walaupun mereka adalah samsing yang kasar, mereka diberi pahala. Disebut dalam satu hadis, dan Nabi bagi harta rampasan perang. Setelah perang, musuh kalah. Mengikut hukum Islam, harta benda musuh yang boleh dialih adalah ghanimah. Maka 1/5 diambil oleh kerajaan, oleh pemerintah. 4/5 dibagi di kalangan bala tentera. Bila peperangan tu besar, maka banyaklah pendapatan kepada bala tentera ni. Zaman tu zaman tentera tak ada gaji, tak ada allowance. Dia ambil daripada ghanimah ni. Maka dibahagi. Di sana ada seorang Badui. Orang Badui waktu ni tak pandai nulis ni. Orang ni Nabi beri. Nabi beri bahagian dia. Beri kambing, beri unta, beri macam-macam. Beri. Seorang Badui itu bila bagi Nabi nak beri ke dia, Ya Rasulullah, la uhibbu hadha, la uqatilu li ajli hadha, wa innama uqatilu liyakuna as-sahmu hahuna. Wahai Rasulullah, saya berjuang dengan Rasulullah, bukan saya nak benda ni, bukan saya nak harta ni. Saya berjuang supaya anak panah menembus leher saya di sini, kata dia. Saya nak supaya saya mati, anak panah kena sini. Rasulullah kata, insya-Allah boleh apa yang mu nak. Dan memang berlaku, orang Badui ini mati dalam satu medan peperangan, dia dipanah kena pada lehernya. Dia nak itu. Rasulullah kata, mu nak tu, Tuhan beri kamu. Ucapan Nabi adalah ucapan yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita orang Badui. Jadi Allah Ta'ala suruh Rasulullah sedar mereka ni adalah orang yang tidak berakal. Mereka mari nak masuk Islam. Kalau kita baca dalam hadis macam-macam, ada orang mari suruh masuk dalam masjid, tengah-tengah dalam masjid, masa nak kecil, nak pacok kecil dalam masjid. Dia masjid sekali dengan tanah, pacok kecil, sahabat nak pergi hunggah. So kata jangan, lock biar dia kecil habis. Kalau hunggah masa tu dia lari habis, penuh. Dia kecil dia penuh dalam masjid tu. Biar dia kecil puas-puas. Dia habis dulu. So habis Rasulullah panggil dia, Rasulullah suruh basuh tempat dia kecil tu juga air, panggil dia. Ini masjid tempat orang menuntut ilmu agama, tempat orang buat ibadat, bukan tempat kecil. Kalau nak kecil luar tu, beritahu. Kerana dia baru mari, dia tak tahu. Dia ingat macam kampung dia. Ini ialah orang Badui, macam-macam cara mari. Ada yang masuk dengan betul-betul dalam masjid. Hak ni panggil, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Hei Muhammad, Hei Muhammad. Kalau orang Melayu kita, Hei Muhammad, Hei Muhammad. Panggil nama pada Nabi SAW. Orang panggillah Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah. Mereka ni la ya'qilun, orang yang tidak matang akal dia. Akal dia tak matang.
walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau sekiranya mereka itu bersabar, menunggu sehingga engkau keluar kepada mereka, menemui mereka, adalah lebih baik kepada mereka. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya mereka sabarlah, tunggu sekejap, Rasulullah tidur, puas tidur bangun, berjumpa juga dengan mereka, itu lebih baik. Bahkan menunggu Nabi pula dapat pahala. Tunggu Nabi tubik lama masa, dapat pahala banyak. Pahala tunggu tu pula. Tapi orang ni tak usi nak buat macam mana, wahai Muhammad? Kalau mereka tunggu lebih baik pada mereka. Wallahu ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka mumpung wahai Muhammad kena ampun jugalah, kena maaf jugalah kepada orang ni, kerana mereka adalah orang yang jahil. Kena maaf walaupun mereka kasar, kena maaf. Dan sifat maaf inilah yang menjadikan orang Badui, orang Arab yang kerah masuk Islam berduyun-duyun. Dan orang yang kerah ni jadi Islam, jadi orang yang lembut, dan jadi orang yang gagah berani, gagah perkasa, mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam di seluruh dunia. Wallahu a'lam.